Assalamualaikum. So, sambung lagi kepada tajuk yang ketujuh, iaitu pilihan, yang mana kita akan membuat dalam programming ada branching ataupun selection, yang mana boleh annotate branching ataupun pilihan ataupun selection ni dengan menggunakan if else. Dan dalam Angular punya interface HTML ada satu tambahan yang mana kita boleh buat ng if tapi berlaku pada interface. If tapi berlaku pada interface. So ini lebih kepada macam mana nak display interface lah kalau untuk ng if. So apa yang kita akan buat hari ni adalah kita akan create satu login page macam ni. So kita ada username dengan password, yang mana apabila user tekan login, dia akan check data ni, username dengan password ni sama ada tak content dia. So kalau tak ada, dia akan minta ataupun dia akan pop up suruh user masukkan data username dan password. So kalau dua-dua dipenuhi, macam username dan password di fill in ataupun diisikan, dia akan greet user dengan perkataan welcome username. So kita akan buat satu page baru menggunakan Ionic G page login. So dalam login ni kita akan implement lah if else statement. Okay. So sebelum tu kita lihat dulu dalam Angular ataupun interface dia ada satu what we call as inilah keyword, nama dia ng model. So ng model ni adalah lebih pada data binding lah, lebih pada data binding. Ini adalah cara macam mana kita bagi nama kepada text box, contoh dia. Seperti dalam HTML yang mana dia menggunakan value. Okay, kalau dalam HTML dia gunakan value attribute. Tapi dalam ng model dalam Angular yang kita gunakan dalam Ionic ni, dia gunakan ng model instead of value. Okay, kalau biasa korang dengan HTML kan ada attribute value. Value ni untuk letakkan apa konten yang diisi pada text box, ataupun dia akan capture apa konten yang akan dihantar kepada server, okay, melalui input, okay, melalui input. Tapi dalam Ionic ni dia adjust sikit supaya dia boleh gunakan ng model ni, yang mana dia akan interact dengan TypeScript file nanti. Nanti saya akan tunjuk macam mana dia interact dengan TypeScript file. Contoh kat sini adalah TypeScript. So korang boleh istiharkan ataupun declare satu variable username, contoh dia. So ini dalam TypeScript file. Dan untuk bindkan dia username ni dengan apa content ataupun input daripada text box, korang boleh gunakan ng model ni untuk bind antara username pada interface dan username variable pada TypeScript model, ng model yang nama dia password ni pada interface HTML, dia akan link ataupun bind kepada password yang ada dalam TypeScript file nanti. Okay, so ini adalah ng model ataupun ng if yang kita boleh gunakan dalam HTML. Yang ni basically dia akan verify ataupun check username tu ada isi ataupun tidak, password ada isi ataupun tidak. Kalau tak ada, dia akan paparkanlah div ni. Okay, kalau password ni null, so dia akan paparkan div. Kalau password ada content, dan dia tak akan paparkan div ni lah. So simple if else. Dan kalau sebelum ni korang pernah gunakan dalam apps camera tutorial yang ke-6, okay, ke-6 ke-7, ke-5 ke-6. So ke-6 tutorial yang ke-6 yang mana korang ada ambil gambar menggunakan camera facilities, yang mana file gambar tu disimpan dalam variable gambar. So kat sini korang boleh paparkan gambar lah. Dan korang boleh juga buat else. Okay, korang boleh buat else dengan kalau ada gambar, dia akan paparkan pada div di sini. Kalau tak ada gambar, dia akan paparkan pada ng template. So itu cara Angular untuk buat if else lah. Okay, dan ini adalah TypeScript. Okay, yang ni kita akan pergi juga yang macam mana TypeScript akan lakukan selection ataupun if else.
So kat sini dia akan dia akan semak adakah username null. Okay, kalau username null, dia akan bagi alert, please insert username. Kalau password null, dia akan please insert password. Kalau selain daripada tu, dia akan pergi kepada dia akan greet welcome user. So ini yang kita akan buat sekejap lagi, dan ini adalah tempat di mana korang boleh dapatkan kod complete program kita ni lah yang ada dalam GitHub. So kita akan pergi kepada kepada project kita. So macam biasa korang kena pergi kat apa namanya tu, command prompt. Pergi ke command prompt, masuk ke folder yang ada Ionic 5. Ini di mana saya simpan semua projek Ionic. Okay, so macam mana kita nak create satu page baru, macam tadi kita akan run Ionic generate page login. Okay, so dia akan generate satu page login dan kita akan panggil, somehow kita akan panggil daripada main kita ataupun tab yang pertama page login tersebut. So macam mana? Kita just buka dalam Visual Studio Code. Okay, Visual Studio Code. So buka kita punya file, kita punya FSTM, app FSTM, open folder. So dalam tab 1 ni dia ada satu okay, korang boleh create lah satu button yang mana dia akan paparkan dalam bentuk log. Log ni macam login lah, log open. So dia akan point kepada login. Okay, login ni datang daripada router lah, daripada routing. Routing ni kalau korang boleh lihat, bila kita create satu page, automatically tab router, bukan tab routing, app routing, dia akan keluarkan satu, dia akan tambah satu lagi route yang nama dia login. Yang nama dia login sama nama dengan nama page. And then kat sini korang boleh set dia punya link kepada button yang mana dia ada icon log minus open outline. So kita run gunakan Ionic Serve. Ionic Serve ni memastikan kita berada dalam Ionic project. Kalau korang tak berada dalam Ionic project, dia tak akan run lah Ionic Serve. Ionic Serve ni dia akan macam biasa, dia akan keluarkan apps kita ni, dia akan buat paparan dalam browser. Dalam browser. So macam biasa, ini adalah kod kita dalam GitHub. Korang boleh rujuk lah, dalam slide tu ada kod kita dalam GitHub. Dan macam biasa kita buat function F12 untuk dapatkan inspect tools. So yang ni kita dah buat form kemarin, dan kita dah buat kamera pun kemarin. Yang satu lagi kita ada hari ni login. Zoom kejap. Tu login. So ini adalah datang dari daripada kod ini, log open outline. Ini kat mana? Dalam tab 1 HTML. Tab 1 HTML. Bila kita klik ni, dia akan pergi kepada login lah, kan? Dia akan pergi kepada login. Cuma login kat sini mungkin tak berapa cantik lagi sebab kita belum buat apa-apa. So kita cuba usahakan untuk masukkan kita punya layout seperti yang ini.
So kita akan hias seperti macam ini. So pastikan gambar ni sudah ada dalam asset, folder asset. So kita tengok dalam folder asset kita ada tak gambar tu. Kalau tak ada, korang copy lah. Apa-apa gambar pun boleh, no problem. Okay, ada. So dalam folder asset korang letak gambar tu. Okay, kita akan buat lebih kurang interface macam ini daripada interface yang kosong ini. Okay, so lihat dia punya kod. Mana kod kita. Okay, kod kita di sini. Tadi kita dah buat kita punya button. Button di sini kita akan create button dan so di sini. Okay, so kemudian kita akan lihat dalam form. Kita lihat dalam form login. Login ya. Login mana login? Okay, di sini. Okay, login di sini. HTML. So apa yang kita nak buat di sini adalah kita akan tambah satu button. Okay, kita akan tambah satu button, ataupun nak mudah kita rujuk dalam GitHub. Okay, dalam GitHub kita boleh ambil button dan warna dia. Okay, button. Okay, so nampak tu ada arrow, back arrow. Okay, ada arrow dan warna hijau. Okay, seterusnya kita akan masukkan card dalam content ion card. Dan dalam card dia akan ada ion card header. Ion card header, dan kita ada ion card content. Okay, so di atas ini kita akan masukkan image. Source sama dengan asset. Apa gambar tadi? Asset. Ni yang penting kau masukkan dalam folder asset. Unlock. Okay, nama dia unlock. .png. Dapat? Okay, so kita ada card dan kita ada dia punya banner. Dan seterusnya kita akan tambahkan pada content ion item. So di sini kita akan masukkan input. Ion input. Okay. So dalam ion input ini kita akan set dia punya ng model. Sama dengan bagi nama dia username. Dan kemudian kita akan letak dia punya placeholder. Placeholder ni macam hint. Username. Jadi okay, ada username. Dan kita akan buat type sama dengan text.
Sebab apa? Sebab nantinya dalam text box yang kedua, kita buat item ni balik. Kita repeat item ni. Item ni merujuk kepada input username, dan kita akan masukkan di sini password pula, dan placeholder type sama dengan password, so that dia akan keluar bunga asterisk, so that korang boleh key in kat sini, let's say, dan dia punya password 1234566. So nampak di situ. Okey, ini adalah password pin behavior, input password behavior. Dan kemudian korang akan masukkan button. Okey, button. Ion minus button. Dan dalam button ni kita akan masukkan perkataan log in berserta dengan ion icon. Ion icon apa? Name sama dengan log. Saya ingat apa tadi outline nya. Tak. Apa tadi? Tab 1 log open outline, log open. Okay, so lebih kurang macam tu lah. So korang nak penuhkan button ini, korang buat expand lah sama dengan full. Okay, dan tukar warna dia kepada merah. Merah pula, sukses. Just nak samakan warna hijau. Faham? Okay. Dan satu lagi kita masukkan apa tadi? Ni. Kita masukkan sekiranya dua text box itu kosong. Okey, dua text box itu kosong, null, kosong lah. Okey, dia akan paparkan message seperti berikut. Okey. Di sini, di bawah ni. Tapi kalau korang nak cantik sikit, adjust supaya dia boleh masukkan item. Masukkan item di sini. Ion item. Okay, ion item. Cantik sikit dia punya layout. Korang nak adjust warna dia, set color, warning, contoh dia lah. So korang akan dapat UI macam ni. Okay, so kalau katakan korang punch in something, okay, sorry. Korang kena buat ni pada ion item lah. Ni.
So instead of guna div, gunalah item. Boleh juga. Okay. So dia akan hilang lah kalau korang dah punch in. Tapi ni null, itu ada sedikit technical issue yang mana korang kena masukkan juga satu kat sini untuk satu lagi situasi atau guna atau. So null kadang-kadang dia ada dua. Satu null, satu lagi null ni maksudnya undefined. Kalau yang ini maksudnya dia empty, sorry. Okay, kalau dalam yang ni, ini maksudnya empty lah. So username null atau empty. Null ni undefined ataupun empty. So in this case korang boleh macam tu lah. Tapi kalau kosong balik, okay, so dia keluar warning. So itu adalah if else dalam ngif. Dan satu lagi kita boleh lihat if else pada TS file. Okay, TS file. So kita ada button. Button ni bila dia run klik, okay, bila event trigger klik, okay, bila event trigger klik, apa yang dia buat adalah dia akan panggil satu function nama dia check user. So check user ni kita kena buat dalam login.ts. Login.ts. Ni login.ts. So korang kena buat macam yang dicadangkan dalam slide ni. Kita ada username, variable dan password. Okay, username, variable dan password. Dan kita declare kat sini user check. Satu variable nama dia user check. So apa yang user check ni buat, lebih kurang dalam slide ni juga, dia akan check username null, undefined, satu lagi username empty. So kita boleh gunakan lebih kurang yang ni. Tapi cuma dia punya single quote ni korang kena adjust balik lah. Ni dia double quote, sorry, single quote. Double quote ni korang kena adjust balik. Sebab apa yang ada dekat dalam PowerPoint tu dia gunakan karakter double quote yang berbeza. So korang terpaksa normalize lah. Okay, macam tu. Cuma bila kita define macam ni, username, password, so korang kena rujuk ni sebagai this. Okay, this. So dia akan point kepada this.username. So dia akan greet welcome user. Cuma kat sini isu yang sama seperti yang macam previously. Korang kena check ini untuk null pula. Bukan null, untuk empty. Okay, untuk empty. Password empty. Okay, so bila username null ataupun empty, dia akan prompt alert, please insert your name. Kalau password null ataupun empty, dia akan prompt alert, please insert password. Tapi kalau both tu dah dipenuhi, dia akan pergi kepada else.
Bila else maksudnya dia akan pergi kepada welcome user. The test ini berlaku hanya apabila user klik ya. User check ni kita panggil apabila user klik. User klik ni dipanggil user check user dipanggil apabila kita buat button klik. Contoh kat sini. Check user is not a password. Check balik check user. Di sini check user check, sorry. Terbalik. Okay. So test. Masukkan username Carol, masukkan password 123, klik login, username. Tapi kalau delete, okay, insert password. So kejap, insert password. So kalau kena klik OK dulu. Kalau kita delete yang ni, apa prompt yang akan keluar? Please insert username. Okay. So kalau dua-dua dipenuhi, dia akan keluar. Akan prompt apa? Welcome user Carol. Berdasarkan apa yang ada dalam username, dia akan keluar welcome user Carol. Okay guys. Okay, itu yang kita cuba usahakan untuk tutorial kali ini. Kita dah buat satu login page yang mana kita boleh verify ataupun kita boleh check dulu sama ada username dan password tu user dah key in ataupun belum. Kalau belum key in, dia akan prompt untuk masukkan username. Kalau tak masukkan password, dia akan prompt juga masukkan password. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.